Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat tengah hari saya ucapkan kepada anda semua, para pendengar setia radio online IMR FM. Seperti yang dah diwar-warkan daripada semalam, hari ini kita bersama dengan wanita besi. Hashtag Iron Lady, wanita besi. Kita orang Melayu kan panggil, kita direct translate jadi wanita besi. Macam pelik tapi tak apa. Yang penting wanita besi tu ada di dalam konti IMR FM, Dr. Sharifah Mazlina. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar radio IMR dan pada DJ Ira. Ya, dengan cerita semalam dengan 2 hari lepas Doktor ada dekat di Seremban. Saya ada program di Seremban. 2 hari lepas sebenarnya saya ada di Ipoh. Sebelum tu saya ada di Seremban. Hari Isnin ke Selasa? Ya, saya ada di Seremban. Saya ada program sempena climate change. Saya sebagai aktivis dan juga duta hijau. So, saya dijemput khas oleh pihak Majlis Pemadanan Seremban untuk bercakap tentang kesan pemanasan global dan juga kesedaran kita sekarang ni untuk masa depan. Ya, jadi kita bukan nak hidup setahun 2 tahun lagi. Betul. Kan? Jadi hashtag saya ialah jom kita awet mudakan bumi ini. Awet muda yang iklan saya dah letak tu. Jadi doktor boleh cerita sikit tak pasal yang doktor minta war-warkan tu? Okey. Oleh kerana saya sekarang ni menjadi salah satu daripada topi yang saya pakai lah sebagai aktivis climate change. Jadi saya ingin nak memberi orang mudah faham. Saya cakap jom kita awet mudakan bumi ni. Kalau baca dalam Facebook saya baru ni, saya mungkin ada banyak typo lah sebab saya pakai dalam kereta Kelang kabut kan? Bukan kelang kabut, kereta bergerak-gerak. Jadi bukan saya drive lah anyway, jadi bolehlah masukkan. So apa yang saya tulis, saya kata bumi kita ni dah semakin tua, dah uzur, kulit dah kendur, sebab tu banyak landslide. Tulang dia dah rapuh, sebab tu lah earth plate dia dah bergoyang, dah slip disc. Lepas tu dia punya dah osteoporosis lah, runtuh sana runtuh sini, skala dikembung, jadi berlakulah gunung berapi muntah, perut kembung, meletup, keluar angin. Sekali-sekala dia bersin, bukan sekali-sekala, dah selalu kena flu dah ni. So selalu sangat flu, jadi berlakulah tsunami. Jadi keuzuran dia tu dah ketara, dia dah tak sekuat dulu lagi, dah tak kuat nak tampung, dah orang kata rambut pun banyak gugur. Sebab tu lah pokok dah banyak botak, semua dah tak ada. Jadi saya kaitkan bumi kita dengan manusia, dan hakikat Islam dah. Okey, jadi kalau kita tak awet mudakan dia makin tua. Kalau bumi mati, kita semua mati. Betul? Sebab takkan kita bukannya ada bajet kita nak pergi ke planet lain pula kan. Tu dah lain cerita. Betul. Baru ni saya bercakap dengan budak-budak sekolah rendah lah, nak kasih dia faham senang kan. Kata, kalau bumi ni kepala, kita ni apa dalam kepala tu? Kita ni kutu dia. Kita hidup dalam dia. Okey, contoh kalau rambut dia dah gugur, habislah. Kita dah tak ada tempat. Kita buat lawak lah, nak bagi budak faham, nak bagi senang, nak gurau-gurau dengan dia. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga menakutkan orang. Okey, contohnya dalam program yang di NPS baru ni, saya menakutkan semua orang. Saya kata, okey, berapa ramai di kalangan kita yang fikir tentang nak beli rumah untuk anak, nak siapkan education untuk anak, 20 tahun anak saya kena jadi engineer, kena jadi lawyer, kena jadi tu, jadi ni, harta saya nak banyak macam ni. Kita kan? Semua macam tu. Semua fikir masa depan anak-anak. Tapi berapa ramai yang fikir selamat tak anak saya ni 20 tahun daripada sekarang? Bagaimana kehidupan cucu saya dalam 20 tahun daripada sekarang? Kalau sekarang banyak bencana, tsunami itu ini dan sebagainya, 20 tahun dari sekarang is even worse. You multiply by 2 or by 4 dia punya keterukan dia. Sekarang ni pun kita dah rasa sesak kalau duduk dekat bandar kan. Apatah lagi lah nak 10 tahun lagi. Betul. Jadi saya tunjukkan apa yang saya lihat yang telah berlaku di kutub ketika saya menggembara dulu. Saya kata, saya tengok sendiri dan saya tunjukkan fakta sains. By year 2020 kita nak jadi negara maju. Tapi by year 2020 kutub utara dijangkakan dah tak ada air batu sama sekali. Dah cair dah? Dah cair. Sekarang pun dah tinggal 50% saja. Dan masa saya pergi tu, saya nampak semua tu berlaku. Dan banyak fakta sains kata akan berlaku ini. Contoh, akan berlaku pemupusan glasier dasar laut di Arktik. Saya tengok glasier tu dah timbul di kutub utara. They call it blue ice. So, semua saya dah nampak ke sana. Jadi saya kata, what else do you want? Harus takut. Dan kesedarannya kat Malaysia ni, kita tak rasa sebab kita duduk dalam bangunan, kita tak kena bencana yang teruk seperti negara luar. Sebab Malaysia ni kita bernasib baik. Kita ni dilindungi oleh gugusan pulau-pulau Indonesia. Kita dikelilingi oleh negara-negara lain. So negara lain tu kena dulu. Thailand kena dulu.
Indonesia kena dulu, Australia, sebab kita tengah-tengah. Kalau negara-negara tu dah pupus barulah kita kena. Bukan negara tu pupus. Kalau kekuatan, kalau earthquake makin banyak bergoyang, limpahan air laut makin banyak naik, tsunami kita akan kena. Dulu pun dah kena dah dekat kawasan utara Malaysia, kat Kedah, kat Penang dah kena. Tsunami kan? So very soon kita dah kena bahang dia, kepanasan. Sebab tu respiratory banyak orang sesak, lemas, lelah. Kita dah dapat yang lain-lain. Banjir yang susah nak surut. Sebab air kita dah tepu. Sebab limpahan air laut semakin tinggi. Air batu di kutub mencair. So kita dah dapat kesan radiasi pada kulit, wajah kita teruk, udara kita tak bersih lagi. Okay. Masalah sesak nafas, banyaklah kepanasan bumi sekarang semua dah rasa. Sebab tu saya kata bumi dah makin teruk, asyik kena demam panas je. Tapi itulah masalah dia. Kita ni dah terantuk baru nak tengadah. Betul. Kita dah terkena barulah kita nak sibuk kempen. Pada time dia dah bukan kempen dah. Yes. Jadi kempen yang kita buat ni tak mencukupi. Yang sekarang ni banyak cuma nak kurangkan kurangkan plastik bag cuma seminggu sekali di Shopee. Itu tak cukup. Saya rasa kena naik seminggu 3 kali. Kalau boleh hari-hari pun tak apa salahnya. Betul. Bawa recycle bag sendiri is a good thing, jimat untuk syarikat tu, tetapi kesedaran untuk kita. Balik pada zaman saya ingat kecil-kecil dulu, kalau mak saya pergi pasar dia akan bawa bakul, barang-barang semua bungkus dalam surat khabar. So jadi, actually benda tu boleh recycle bawa. So why not? Saya sendiri pun kadang-kadang pada hari Sabtu kalau saya pergi beli barang dapur kat Tesco ke mana, kadang saya terlupa ataupun pembantu rumah saya lupa nak bawa. Saya kata tak apa, letak je semua dalam troli, campak je nanti kat belakang bonnet. Ya, saya buat. Orang gaji tu yang takut. Saya kata tak apa, kamu susun naik dulu kat belakang tu, biar dia. Tak perlu, kadang budak tu tanya, nak beli plastik bag. Bukan soal lokek, tapi kalau saya tak mulakan, orang lain tak akan buat. So biar saya mula seorang pun tak apalah, saya kurangkan beli plastik bag tu. Betul, plastik bag tu beli kalau kita betul seorang, tak cukup tangan, lain cerita kan. Betul. Jadi kesedaran ini tak cukup, sebab tu saya kata, jom kita tanam pokok. Yang kita awet mudakan bumi ni. Pokok, rambut dia dah banyak guguran, yang kita implant rambut dia. Kita tanam pokok. Banyak orang kata, alah saya tanam satu tak jadi apa. Salah. Satu tu boleh mengubah. Yes, sama macam duit 1 sen. Tak cukup 1 sen, tak cukup RM1,000. Betul, 999 sen. Yes. So, kena ada mentaliti yang macam tu. It's okay, you buat seorang pun tak apa. Setidak-tidaknya you dah mulakan. You contribute oxygen to the air. Itu penting. Jadi setidak-tidak buat untuk diri sendiri. Udara kita ni dah kotor, letak satu pokok. Ni kat dalam kontainer kena letak satu pokok hijau ni yang hidup. Jangan letak pokok plastik. Orang sekarang ni pula malas pula nak jimat air, tak nak tu, jadi nampak ada hijau, pokok plastik semua. It's not healthy at all. Pokok plastik tak tahu pula mengumpul debu. Itulah dia. So inilah kesedaran. Jadi program yang saya buat tu, saya mengawet mudakan bumi. Dan insyaAllah akan ada beberapa siri talk lagi, saya akan wawarkan juga nanti. So it's a good turnout, di mana kat program tu kita buat kompos bahan buangan makanan, dikompos jadi baja, dan baja tu jadi baja asli, letak kat rumah sendiri. Jadi buat bahan buangan, landfill kita selamat, bahan buangan tu tak mencemarkan bumi, dan you dapat baja, memberi benefit lah, kira win-win situation untuk bumi, untuk kita pun sama. Dan kita kurang menggunakan baja kimia, dan kita pakai baja asli daripada bahan buangan kita sendiri. So ini salah satu teknik hijaukan bumi. Itu cerita yang minggu lepas lah. Jadi sebenarnya tapi ni kita ada nampak, saya ada nampak ni, ada pesanan ni sebenarnya. Pesanan penaja daripada Kak Fatmawati Irfan. Katanya Dr. Sharifah sesemua ke? Macam ni je suara. Dengar tu tak cukup rehat. DJ Ira jangan lupa akhir on air, nak lagu Aku Wanita khas buat wanita-wanita dan Dr. Sharifah, katanya. Jadi kalau orang yang sentiasa mengikuti doktor tahu doktor ni sihat ke tidak ke. Jadi sebenarnya doktor memang busy kan. Minggu ni saya dapat WhatsApp daripada doktor pun, ni dekat Seremban, lepas tu ada dekat Ipoh kan. Jadi Seremban dengan Ipoh ni program yang sama ke? Lain, program yang berbeza. Di Ipoh program saya sebagai duta produk. Duta produk. Sebab saya juga ada duta produk awet muda juga. Itu yang kita promotekan tu. Saya ada tugas sebagai duta produk. Saya dikenaki pergi ke Ipoh, berjumpa dengan pengguna-pengguna produk ini yang kalau saya boleh sebut Junes. Dan dia sebenarnya bukan produk untuk awet muda sangat, sebenarnya lebih kepada produk kesihatan untuk mengamalkan kehidupan sihat sepanjang hayat dan juga prevention daripada penyakit-penyakit kronik yang kita ada. So orang kata alternative treatment lah.
Jadi saya dibawa untuk bertemu dengan pengguna-pengguna dan juga mereka yang ingin mengetahui. So lebih kepada health talk. So saya ada 2 hari di Ipoh. Sambil tu saya mengambil kesempatan untuk buat sikit projek amal dan saya pergi untuk bertemu dengan beberapa golongan orang tua kat sana. So seronok jugalah. Bukan kurang upaya, warga tua. Jadi it's part of the activity lah sebenarnya. So hampir-hampir saya sepatutnya ada satu program juga dengan pejabat kontijen polis Perak, tetapi tak berkesempatan, jadual sedikit clash. So tapi saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada saya lupa dia punya rank dia, tapi Datin Halimatun yang bertugas di pejabat polis Ipoh, dan mungkin mereka mendengar, dan kepada warga polis Ipoh yang mendengar ni, selamat mendengar IMR. Jadi itu adalah pesanan daripada Dr. Sharifah. Okeylah. Sekarang sebenarnya hari ini kita masih lagi berpegang teguh kepada konsep program Apa Kata Dr. Sharifah. Hari ini tajuk dia Apa Kata Kita Berjaya. Boleh. Orang mesti tertanya-tanya kenapa program kenapa tajuk Apa Kata Kita Berjaya. Ialah sebab sebenarnya diinspirasikan daripada kanak-kanak yang baru je habis UPSR. Lepas tu kita bukan boleh tutup mata dah. Ada PMR, ada SPM. Lepas tu kalau orang tak perasan, lepas SPM kita masuk universiti, lepas tu kerja kan. Betul. Jadi saya rasa doktor ni adalah antara orang yang sesuai nak bercakap pasal tips bagaimana nak berjaya lah. Tapi kita kena mula dulu. Bagi pendapat doktor lah, dari sudut pandangan doktor, apa definisi berjaya sebenarnya? Okey. Saya bagi definisi ni dalam dua kategori. Definisi ni yang pertama ialah kejayaan yang diiktiraf orang. Itu kita boleh lihat secara umum, kejayaan yang dilihat orang atau diiktiraf orang. Contoh, katalah saya pergi ke Kutub, so ada pengiktirafan dia. Ada Malaysian Book of Record, ada CJ pengiktirafan katalah daripada Rusia ke, daripada organisasi dan sebagainya, pengiktirafan sebagai ikon dan sebagainya. Itu diiktiraf orang. So kejayaan. So sama juga macam contoh, kalau you dapat PMR 5A, so diiktiraf sebagai pelajar cemerlang oleh pihak sekolah. You dapat mahasiswa cemerlang, you dapatlah anugerah Sri Kandi lah, anugerah Chancellor, anugerah Chancellor. Okey, ini contoh pengiktirafan yang kejayaan yang diiktiraf orang. Itu senanglah. Okey, dan sudut inilah yang ramai orang rasa macam, alah, saya tak boleh buat lah. Tak semua orang rasa dia boleh buat ke tahap yang tinggi macam tu sehingga diiktiraf oleh badan-badan tertentu, diiktiraf oleh majikan, diiktiraf oleh universiti atau ibu bapa sendirilah. Mak bapak selalu tengok kejayaan tu bila dapat 5A, bila dapat 12A, bila dapat hebat anak dia jadi ahli sukan dan sebagainya. Pengiktirafan yang pengiktirafan yang ada guideline dia, boleh dipantau, you lepas tu you berjaya. Itu kejayaan pertama. Itu agak umum dan semua orang pun tahu. Okay. Tapi keburukannya, kejayaan itu ialah dia juga akan menyebabkan ada orang rasa rendah diri. Dia tak mampu nak capai. Dan dia akan terus kata, alah, saya tak boleh buat, biarlah dia buat. So buatkan kan? Orang akan give up. Sebab hanya orang yang betul-betul ada jati diri yang kuat, orang yang determine, orang yang nak mencapai sesuatu, orang yang memang ada passion lah, dia nampak hala tuju dia, orang tu akan mengejar benda ni. Dan kalau kita tengok daripada 100 orang, biasa golongan ini dalam 10 orang je. Percentage dia tak ramai. Sebab tu saya sering cakap dalam program-program saya, orang luar biasa dia sikit. Orang biasa-biasa ramai. Takkan kalau semua luar biasa, yang biasanya tak kasi. Betul. Ya. Jadi sebab tu saya sangat menggalakkan lebih ramai orang menjadi orang luar biasa. So in order for you to be luar biasa, you kena buat sesuatu yang luar biasa. Luar dari kebiasaan. Maka jadilah you luar biasa. Tapi luar biasa yang hebat lah. Jangan luar biasa yang buat benda yang tak bagus. Itu dah jadi. Itu luar biasa juga. Tapi yang negatif. Kan? You pergi merompak. Luar biasa betul. Perempuan pergi merompak buat machine gun. Itu contoh luar biasa tu. Tapi yang negatif, itu kita tak nak. Kita nak yang negatif ni senang buat. Senang aja. Okay, you buat something pelik je sikit, dah jadi luar biasa dah. Tapi sebenarnya yang negatif ni nanti ramai pula yang ikut, dah jadi betul, biasa dah. Yes. Jadi kita nak luar biasa yang hebat ni ialah luar biasa yang positif. Yang ni yang susah nak capai. Sebab dia ada guideline dia. Dia ada certain criteria to achieve.
untuk diiktiraf dan sebagainya. Okey. Baik. Tapi kejayaan kedua yang saya nak terangkan kat semua orang supaya lebih ramai orang rasa itu aku pun boleh dan semua orang boleh capai, ialah kejayaan yang kita sendiri rasa kejayaan tu dan kita boleh iktiraf diri kita. Itu lagi penting. Yang Contoh, kita iktiraf sendiri. Kita iktiraf sendiri. Orang kata who cares about other people? As long as I feel good and I have achieved something. Okay? For example, katalah anda ni sering gagal dalam peperiksaan. Kita ambil budak sekolah. Sekarang kita kategori bagi kat sana ada 3. Sekolah, universiti, pekerja. Okay. Kita ambil budak sekolah lah dulu. Katalah dia memang selalulah tak akan lulus lah. Dia memang semuanya cikgu marah. Semuanya selalu merah aja kan. Asyik fail saja. Satu hari you lulus. Cukup-cukup ngam-ngam dapat markah 40, dapat warna biru. Betul. Berjaya tak tu? Dikira sebagai berjaya. Kejayaan, yes, untuk diri anda sendiri. So, ini pada saya lebih penting. So, orang yang dianggap kategori orang biasa-biasa ni, cuba iktiraf diri anda dan naik tarafkan kejayaan anda tu dan hargai dia. Okay? Walaupun sedikit, you have to be proud of yourself. At least you are one step ahead of what you have done before. You dah satu tapak maju ke depan dan you kena bangga. Sebab ia menunjukkan ada peningkatan. Itu adalah kejayaan. Ini yang saya panggil dia unseen achievement lah. Orang tak nampak benda tu. Tapi kita rasa. Dan kadang-kadang you sendiri tak rasa yang you berjaya. So you, sebab kita selalu rendah diri dan kita kata, saya selalu jumpa orang, dia kata, alah, saya dapat 3A je. Dia akan rasa rendah diri. Padahal 3A tu jauh lebih baik pada orang lain. Dan mungkin dia tak pernah dapat 3A tu dalam trials, dalam kelas-kelas dia masa sekolah tak. Tapi tiba-tiba masih exam dapat 3A. Sebab expectation dia 5, expectation parents 5A. Sekali dia dapat 3A ataupun 1A sahaja. Padahal 1A tu yang tak pernah dia dapat sepanjang sekolah. Tapi dia tak hargai. Ini yang silap yang menyebabkan ramai orang rasa rendah diri tak tentu pasal. So, cuba kita hargai dan kita banggalah, kita bersyukur kita dapat, tapi kita kena make sure that insya-Allah akan datang saya nak buat lebih baik. Yang lebih baik. Janganlah kita duduk dekat takut itu je kan. Sebabnya ada pula keburukan benda ni. Keburukan dia satu, kalau yang tadi achievement yang diiktiraf tu ada keburukan, kejayaan kedua ni pun ada keburukan. Takut nanti orang become complacent. 1A pun jadilah kejayaan juga. Itu sikap negatifnya pula. Okay? Jadi, pandai-pandai pertimbangkan bagi mereka yang sering rasa rendah diri dan dia selalu kata, alah, saya ni apalah, saya ni itulah. As long as you achieve something, it is an achievement. So, be proud of yourself dan tell yourself, bagi tahu pada diri anda that, saya boleh buat sebenarnya. I want to try better next time. Dia jadi 40 tu, kalau boleh 45 pula tak kan. Apa, biar sedikit. Orang kata sikit-sikit lama-lama banyak kan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. So, jadikan dia sebagai pemangkin, catalyst untuk you rasa you boleh buat. Okay? Jangan jadikan yang negatif ni, jangan jadikan benda tu satu yang complacent. Dia kata, okeylah, dah lulus dah lah. Okeylah, cukuplah tu. Okeylah, next time pun boleh macam ni juga. Cukuplah, janji happy. Janji biru semua. Itu tak bagus. Jadi, dalam hidup kita, semua orang ada piramid kejayaan. Cuma beza dia piramid tu besar, kecil, tinggi, rendah aja. So, setiap piramid kejayaan tu hargai dia dan catat dia dalam dari kehidupan anda. So, whatever you have achieved, once it's good, iktiraf dia. Dan feel proud of yourself dan kata, saya pernah achieve ni. So, be proud. Tapi betul juga kata doktor, sebenarnya kan kalau semua nak kena capai seperti mana orang luar capai, saya rasa sekarang ni saya dah kena pergi Kutub Utara sebab nak sama dengan doktor betul. Saya rasa satu Malaysia kita kena buat trip pergi Kutub Utara. Tak boleh juga kan? Tak boleh. Betul? Tak semua orang boleh capai apa yang orang lain capai. Okey, sebab tu orang yang ada pencapaian tertinggi atau piramid dia tinggi sangat, besar sangat, kita jadikan dia contoh, jadikan dia ikon, jadikan dia idola untuk kita ikut footstep dia. Kita ikut jejak langkah dia macam mana. Not exactly. If you can be exactly, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, dia sebagai yang kita tengok hari-hari. Panduan. Macam mana nak achieve tahap macam tu. Okey. Macam contoh, pada peringkat usia seperti saya tak malu nak cakap saya dah 48 tahun. Alright. Setiap kali saya bagi ceramah, ramai di kalangan wanita di luar sana yang kata, how can I be like you? At this age, you masih boleh buat sky jump, you boleh buat bungee jumping, you masih aktif, you masih bertenaga dan sebagainya. So, dia dah letak satu benchmark. Macam mana nak jadi macam saya? So, dan saya ajarlah
benda tu tak berlaku dalam sekelip mata. You kena aktif, you kena jaga pemakanan, you kena exercise. So dia mula kata, alamak exercise ni yang tak larat ni. So tak apa, tak boleh exercise. Okay, you boleh jaga pemakanan tak? Yang tu dia boleh. So at least you ada garis panduan macam mana nak achieve macam orang lain. Tak boleh macam you kata exactly the same, but take part of it lah. Yang mana yang you boleh. Kan? Lama-lama you feel good, lama-lama you akan nampak. Betul. Saya tak suka macam ramai di kalangan belia remaja letak idola macam tu macam ni tapi tak follow pun. Suka shock macam tu saja. Oh, ni idola saya ni ikon saya ni. Minat gila-gila tanpa gambar kat dinding tapi tak follow pun footstep orang tu. Tanpa gambar, hanya sekadar hiasan. Lebih kepada orang kata shock sendiri saja. Suka. Why don't you follow the footstep? You ikut. Itu baru betul dianggap idola. Kita nak jadi macam dia. Nak jadi macam dia. Okay, tak boleh sama tapi nak jadi macam tu lah. Jadi tips orang nak kurus sebenarnya ataupun nasihat, jaga pemakanan dengan bersenam. Basic. Itu saja. Betul. Itu je. And then as you aging, kalau muda ni baguslah. Muda metabolik you tengah tinggi. So you exercise sikit je, dia burn kalori dan metabolic rate you memang tengah tinggi. So senang nak kurus. Tapi you have to remember, as you aging, bila semakin tua, metabolic you dah semakin slow. So you makan sikit pun dia akan jadi lemak. Makan sikit pun dia jadi lemak. Tu yang kita tengok orang yang dah berusia cepat badan naik, flabby dan sebagainya. Dan berat badan jadi berat. Walaupun nampak kurus tapi dia berat sebab semua dah kendor. Macam bumi saya cakap tadi lah. Dah sagging semua. Exactly. Bumi manusia sama aja. Okay, jadi macam mana nak tingkatkan metabolik? Exercise. That is the only way. And then kurangkan pemakanan. Maintain makan makanan seimbang. Kurangkan karbo, makan yang lain. So kena belajar lah sikit-sikit. Tapi itu kalau dari segi nasihat. Kalau dari segi budak-budak sekolah, sebab tadi doktor ada cakap dekat saya yang doktor ada bagi contoh dekat budak sekolah pasal bumi kan. Jadi bagaimana sebenarnya, kita ambil 3 lah sunnah Nabi kan. 3 tips untuk budak sekolah, tak kira lah sekolah rendah, sekolah menengah, macam mana mereka nak berjaya in their own way. Tak payah fikir pasal persepsi orang luar. 3 tips. Boleh. Saya tak nak bagi 3, saya nak bagi 5. Benda ganjil pun bagus kan? Kalau ikut semua 3, 5, 7, 9. Okey, saya bagi 5 lah. Dan 5 ni saya senang nak ingatkan semua orang. Ambil formula PRIDE saya. PRIDE. Pride So ini nanti boleh pakai untuk sekolah, universiti, pekerja, semuanya pun boleh. Cuma saya akan terangkan macam mana cara nak guna dia. Okey. P yang pertama, ni untuk kita fokus belajar sekolah dulu P yang pertama dipanggil passion. Okey. Bukan passion bukan pesakit passion. Minat yang sangat mendalam. Saya tak nak minat saya, minat tu kena mendalam. Okey, jadi pelajar sekolah, if you nak berjaya, you kena ada minat yang betul-betul dalam apa yang you buat. Cuba kita tengok budak sekolah. Siapa yang tak minat pergi sekolah memang tak berjaya. Habislah. Attendance pun kejap tak ada. Siapa yang tak minat sukan memang tak akan aktif dalam sukan. Siapa yang, sebab tu subjek sama juga. Kalau you tak minat matematik, memang you fail matematik tu ataupun you menjauhkan diri daripada subjek. Dan you keep on saying susah. Okay? Tapi kalau you ada passion, cuba tengok subjek mana yang you cemerlang. Yang mana you minat, yang itu yang you akan dapat skor. So jadi satu, tingkatkan passion you dekat sekolah dalam apa juga bidang. Begitu juga daripada sekolah ni, you dah kena ada passion in terms of you punya cita-cita. Ambition you dah kena ada. Memang daripada sekolah aku saya betul. So kalau you dah ada passion tu, memang you akan menjurus ke arah benda tu. So bila ada passion, tengoklah apa kriteria untuk achieve you punya passion tu. Jadi untuk pelajar sekolah, sebenarnya masa depan kita bermula pada sekolah. Kalau you dah nampak hala tuju, saya nak jadi pilot. So lihat apakah syarat-syarat nak jadi pilot, which university nak masuk, kena research lah sikit bidang apa kena ada. Sebab tu kita tengok kadang budak-budak SPM ni cakap main sedap je, cita-cita apa doktor, tapi dia masuk aliran sastra. Tapi nak jadi doktor kan tak kena tu, sebab dia tak ada minat, dia tak ada passion untuk cita-cita main sebut je. Okay? Tapi saya juga melihat kadang-kadang saya ada juga buat program di sekolah swasta, di sekolah international school, di sekolah kerajaan. Kita boleh tengok watak mereka ni. Ada pelajar yang cemerlang, dia dah nampak passion dia. Oh, saya nak jadi computer engineer. So dia punya passion tu bidang yang very technical. Saya nak jadi ini, saya nak jadi itu. So dia dah tahu, dia dah nampak hala tuju dia. So dia akan fokus pada bidang ni. Dia dah duduk tengok subjek dia. Dia nak masuk mana, dia nak emphasize on mana. Dan bila ada passion, bila free time, apa yang dia buat? Dia start tingkatkan kebolehan dia ke arah itu.
Macam saya tengok, ambil contoh seorang pelajar, dia ni pelajar tingkatan 3. Okey. Sorry, dia baru lepas tingkatan 4. Tapi dia unfortunately dia tak dapat masuk sains. Baru je program saya baru ni, saya jumpa dia kata dia minat sangat dengan komputer. Dia minat sangat dalam programming. Dia kata dia suka multimedia dan sebagainya. Tapi unfortunately tak dapat masuk kelas sains. So apa dia buat? Dia masuk kelas perdagangan, ekonomi or something like that. Okey. Tapi pada dia susah juga sebab perdagangan. So dia cuba ambil extra paper. Dan oleh kerana minat dia dalam computer programming, sambil-sambil duduk, budak form 4, dia boleh tahu macam-macam. Sebut aja software, sebut je apa. Saya duduk dengan dia, segala benda dia tahu. Lelaki ke Lelaki. Okay. So passion dia akan duduk bila free time tu, dia orang kata play along, dia surf kat internet tu, dia pergi tengok program ni, dia tahulah kalau nak buat ni apa, kena buat itu, buat very technical. Itu passion. So extra time dia tu, dia search for knowledge. Itu betul-betul passion. So ini yang kita kena buat. That is one thing. Okay. Yang kedua, R dinamakan readiness. Readiness. Kesediaan. Okay. Sebagai seorang pelajar sekolah, you kena selalu bersedia. Contoh, banyak pelajar sekolah pergi sekolah pun tak sedia nak pergi. Dah siap ke belum? Belum. Bangun pun lambat, nak pergi sekolah tu. Readiness ni dalam semua aspek. Mental you, emotion you, physical you ready, and social you pun ready. MAP saya, MEPS. Mentally you ready tak pergi sekolah. Kalau you tak ready, you masih ada orang kata macam orang pergi kerja, dia pagi Monday blues. Mentally tak ready lah tu. Emotionally ada sikap Monday blues. Sikap Monday blues. Je, Monday blues. Okay. Sekarang Friday pun dah ada Friday blues juga dah. Sebab ada dah tak ready, sebab dah plan cuti lah. Nak rehat dah panggil Friday blues. Kita dekat sini baru nak hapuskan Monday blues, ada pula dah Friday blues pun dah ada orang create dah dia. Okay. Jadi pelajar sekolah pun sama. Kalau start Monday je, alamak dia dah syok, relax, melepak. Ujung minggu nak pergi hari Isnin, kasut tak cuci. Sebab sibuk sangat. Beg sekolah tak prepare, tak letak buku ikut jadual. Dia tak ready. Homework tak buat. Jadi apa jadi? Bila pergi sekolah kena marah, homework tak hantar. So, you tak ada readiness. Kadang-kadang tak bawa pakaian sukan, kena marah lagi. So, you create suasana negatif di sekolah tu. You yang create kena marah sebab takkan ada cikgu akan marah tanpa unsur periksa. Kecuali cikgu tu ada sakit mental. Which takkan dia jadi cikgu tak kan? akan dia jadi cikgu. So cikgu akan marah sebab cikgu sayang kita. Dan cikgu marah sebab kita tak buat apa yang disuruh. There must be something. Jangan point finger saja. So readiness tu is very important. If you are ready, you dah bersedia. Nak masuk je subjek ni, you are ready with the book. Buka tunggu cikgu masuk. Readiness. Then boleh absorb better. Okay. Readiness nak bersedia untuk exam. Ni tak last minute preparation. Maging. Lepas tu pengsan. Okay. Lepas tu blackout. Sebab belajar last minute. Nak SPM, lagi 2 bulan, lagi sebulan, lagi 2 minggu baru nak study. Tak ada readiness dalam sesuatu perkara. Jadi, perkara macam ni kena ubah. Readiness tu, you have to be tip-top. Sentiasa bersedia. Dan you akan tenang. Dan you take things easy. Macam contoh lah, saya sendiri. Okay, saya orang dah bekerja profesional. Okay. Bila Ira hantar soalan kat saya, kalau saya tak ready ni, Abah saya nak cari apa poin, baru sekarang Mira nak bagi saya, baru sekarang saya nak cari apa nak kena jawab ni kan. Betul. Jadi, you hantar kat saya, semalam saya tengok, okay, saya dah point saja. Saya dah tahu apa nak cakap. So, ready di situ, bersedia. Kalau tidak, kita akan fumble, kita akan macam terfikir. Banyak sangat filler. So, itu tak bagus. Baik. Kemudian, I, okay, tadi kita ada PR, I, iman. Iman kena kuat. Untuk semua kategori. If your iman tak kuat, apa jadi? Habislah. Goyah, kena goda, kena pengaruh, kena ajak. Tak payah tunggu syaitan ni rojim tu. Tak orang payah. goda sikit kita dah tergoda. Kita ada manusia berupa syaitan berupa manusia. So, let's say for example, you nak pergi library nak belajar. Sekali ada syaitan berupa manusia datang, ni punya kawan. Dia kata, jomlah kita pergi tengok wayang. Yes, jom tak payah pergi lah, nantilah, kemudian lah, apalah ni. Kena usik-usik kawan ni, poyo lah, apalah. You pun ikut. Okey lah, ikut you all lah. So, iman tak kuat. Okay. So, sama juga kalau nak study kat rumah. Dah plan ni buat, kadang-kadang dia orang attend program jadual belajar dengan saya. Jadual cantik, siap colour semua kan. Nanti you follow tak jadual dia tu? Tiba-tiba cerita best kat TV. Okey. Ini macam biasa je buat ni. Zaman budak. Tiba-tiba ada pula cerita that you follow pula cerita bersiri ni kan. You nak tahu what's the ending kat hero tu lah. Dia kahwin tak. You nak, alamak ni. Iman ni jadual 1 jam patut kena belajar. Ni drama ni 1 jam.
mana nak ni? Timbang, ikut tengoklah. Rugi tak tengok. You akan Tak cakap, boleh you kata, alah SPM 4 bulan lagi, tak apa. Yang ni tak ada ulangan ni. Ni dia tak ada follow ni. Alah, you pergi tengok tonton.com. Tak ada masa lagi nak search. So, tengoklah 1 jam je. Percaya tak, duduk 1 jam, termasuk iklan kan, sambung tak cerita baru lepas tu. Tengok pula, akhirnya sangkutlah kat situ. Itu iman, Dalam semua perkara, iman kena kuat. So, dia ada kaitan dengan D pula. D tu ialah disiplin. Disiplin. Iman ada kaitan dengan disiplin. Kuat iman you, kuatlah disiplin you. Tak kuat iman you, hancurlah disiplin you. Okey. Nak jadi seorang pelajar cemerlang, disiplin you kena kuat. Kalau you buat jadual, you follow your jadual. Kalau you kena bangun waktu ni, you kena bangun waktu tu. Kalau cikgu kata buat ni, you kena buat lah. Disiplin you kena kuat. You tak kuat disiplin, di sinilah you tak akan mencapai apa yang you target. So, nak jadi pelajar cemerlang, disiplin must be extremely good. Dalam semua perkara, you nak jadi ahli sukan. Okay, saya ambil contoh dulu, saya ahli sukan. Saya sampai wakil Malaysia. Pada wakil negeri sampai wakil Malaysia. Disiplin saya dari segi pemakanan cukup kuat. Sampai sekarang saya masih mengamalkan. Saya tak minum soda drinks. Air gassy drink. Tak ada. Sebab apa? It's not good. Dan saya kurang. Kandungan gula dia tinggi. Kandungan gula dia tinggi. Lepas tu dia tak membantu penghadaman. Dan sebagai seorang atlet, lepas you bersukan badan panas-panas, tiba-tiba you minum ais sejuk. And then gassy pula. It's very bad for you, dia punya body system. So, dah biasa daripada sekolah rendah tak minum gassy drink. Sampailah sekarang ni saya tak berapa suka minum gassy drinks. All this coke dan sebagainya. So, saya memang jarang. Sekali-sekala lah. Once in blue moon. Mungkin setahun 2-3 kali je. For certain occasion. Okay? Kalau ada orang serve. Selalunya kalau saya makan tu kalau saya makan makanan yang kurang sihat. Contoh kalau saya makan pizza. Sebab dia muak kan. Saya yang berlemak-lemak ni, saya akan carilah sikit lah gassy drink. So, which saya pun jarang makan pizza ke McDonald's ke all those fast food. Saya terpaksa tolak dia dengan gassy drink sebab dia hilangkan muak dia. Sebab dia cheesy kan. Okay. Which is jarang. So, contoh nak jadi pelajar yang cemerlang ni, you have to be very disciplined. Jadual belajar, jadual tidur, pakaian, homework yang cikgu bagi, disiplin kena ada. Bila you nak belajar, you belajar betul-betul. You jangan duduk kat meja sebab diarah oleh bapa. So, you duduk 4 jam tapi otak tak belajar pun, duduk for show je. 4 jam. So, tak ada disiplin lah. Kalau disiplin you bagus, tak payah orang suruh. Semua you buat. Duduk dah. Buat sendiri je. Tiba masa belajar. Tiba masa main game. Tiba masa nak relax. Tiba masa tidur, jangan chatting lagi. Ni tak ada disiplin. Besok pagi sekolah pagi. Malam ni masih chatting lagi ni. Sampai pukul 2-3 pagi. So, bangun lambat. Dia satu cycle tau. You bangun lambat, tidur tak cukup. Bila tidur tak cukup, you punya mood swing. Bila mood you swing, you are not ready to go to school. Bila you pergi sekolah dalam keadaan negative mood. So, you tak boleh absorb. Mental you tired. And you are sleepy in class. So, at the end, you buang masa hanya sebab tak ada disiplin yang malam tadi tak tidur. Itu contoh dia. Betul. Okay, jadi gunakan dia untuk semua perkara. Last kali, evaluate. Evaluate. Berapa ramai akan evaluate diri dia sendiri ya? Okay, if you think that you bagus, you evaluate dengan siapa? You evaluate. Bagus tu kadang-kadang ada budak ni dia shock sendiri tau. Oh, saya dah okey lah. Saya dah dapat ni. But ni yang kejayaan yang iktiraf sendiri ni ada keburukan dia yang saya cakap tadi tu. So kalau you tak evaluate diri you dan you rasa diri you betul saja, this is where you akan kat situ je lah. Duduk dia takut itu saja. You tak akan pergi jauh. Dan untuk mereka yang selalu ada self-confidence yang terlebih ni, dia ingat you selalu betul, cuba evaluate. You punya kedudukan tu dengan orang lain. Cuba kalau orang yang ada pendapat dia macam dia rasa dia betul saja. Belajar evaluate. Betul tak apa yang you cakap tu? Okey, jangan main sedap, ingat you bagus, you betul dan sebagainya. Sebab saya tahu pelajar sekolah ni kadang-kadang dia tak nak pun evaluate. This is what dalam Islam kita kata muhasabah diri. Betul. Okay? Sangat penting untuk muhasabah diri. If you rasa you pandai, cuba evaluate apa sebab you tak achieve something lagi. Mungkin sebab you kurang ajar dengan mak bapak, tak ada keberkatan. Mungkin you buat mak you menangis sebab you anak yang degil. Jadi you tak dapat kata, kan? Mungkin you kurang ajar dekat sekolah dengan cikgu, you hina cikgu, you kutuk cikgu, you gaduh dengan cikgu, you buat cikgu menangis. Walaupun you pelajar cemerlang tapi you tak lulus juga. Okey, dan orang heran, itu ni kan bagus kat sekolah lu, tapi bila exam dia tak dapat good results. So learn to evaluate. Kita semua kena buat evaluation. How good are we? Okay, kalau kita rasa kita dah bagus,
kita evaluate lah. Kita kena buat checklist kita, muhasabah kat mana kurang dan sebagainya, apa sebab. Okay? Dan bila kita buat evaluation ni, insyaAllah lepas kita muhasabah, kita akan nampak kita akan belajar reda, kita akan belajar untuk merendah diri, buat checklist balik, balance up balik, equalize balik diri kita. It's very important. Kalau you biasa amalkan di sekolah, you akan boleh gunakan benda ni untuk sepanjang hayat sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau untuk pelajar sekolah ni, sama tak tips berjaya dia Sama. untuk pelajar universiti? Sama. Cuma cara pendekatan dia berbeza. Contoh, okey, ambil pride yang sama dekat pelajar universiti. Sekolah dah habis tadi ya. Okey, kita pergi kat pelajar universiti. Okey, passion. Pelajar universiti, berapa ramai yang masuk universiti, dia passion dengan subjek yang dia ambil tu. Kalau dia ambil engineering, jangan kata, tak ada, sebenarnya saya nak buat komputer, tapi parents saya suruh buat engineering. So, passion dah tak ada kat situ dah. So, bila dia masuk sebab orang suruh. Dia tak ada passion, sebab tu dia main buat, jangan dia ada degree, sudahlah. Boat ride lah. Okay. Ramai pelajar universiti, masuk universiti macam naik boat ride. Dia ikut flow naik boat ni, ikutlah orang. Ikut je, tak adalah nak buat lebih-lebih, so dia tak ada passion. Okay. Jadi, janji pada dia dah grad, dapat segulung ijazah. Okay, that's it. Lepas tu dia struggle balik lepas grad, nak cari kerja. So, ini selalu masalah tu nampak lepas keluar. Itu yang menganggur banyak, minta kerja, memilih, nak itu, nak ni. Sebab dia passion dia tak ada. Saya ambil contoh, saya suka, I don't want to be a preacher, I will show what I have done. Macam contoh saya dah memang ada passion dalam bidang psikologi. Saya memang pada sekolah saya dah nak jadi pensyarah, dah fokus di bidang psikologi dan nak jadi pakar dalam bidang ni. Contoh. Okay, sebab tu saya create formula map saya sendiri. Now, masa saya masuk universiti, mula saya buat sport science. Pun saya fokus pada, saya punya thesis pun on sport psychology. Bila saya buat masters pun dalam bidang. Bila saya buat PhD pun lagi menjurus dalam bidang tu. Okey. Bila saya ambil contoh ijazah dengan masters, kalau you ada passion dalam bidang ni, you akan jadi kreatif. Di mana kreatif tu? Kalau you belajar, you tak belajar benda tu saja. You akan perasan, you akan cari ilmu keliling yang berkaitan dengan psikologi ni. Contoh, kalau saya ambil psikologi pekerja, dia ada psikologi remaja, psikologi kanak-kanak, psikologi industri. Semua bidang. Psikologi payung besar. Bawah dia ada banyak topik-topik psikologi. Psikologi pesakit, psikologi orang tua, psikologi child, adolescent, teenagers. Banyak kategori dia berbeza. Okey, psikologi pekerja semua ni. Jadi setiap bidang tu ada. So ada orang dia nak pakar dalam satu-satu bidang, child psychology. So dia akan kerja banyak ke hospital, child psychology, adolescent dan sebagainya. Saya ambil umum. Saya boleh ambil semua, tapi saya fokus pada sports dan kekuatan mental. So psychology on mental strength, itu bidang saya. Tapi saya ambil juga pengetahuan dalam bidang lain so that kita boleh membantu semua orang setidak-tidaknya. Bukan hanya sekelompok saja atau dua kelompok kan. You ada bidang kepakaran, tapi ambil tahu bidang-bidang lain yang berkaitan dengan psikologi so that you know. Because bila you jumpa orang, katalah saya jumpa saya punya klien, dia pekerja, tapi dia jumpa saya sebab masalah peribadi. Saya menolong dia, tapi dah masa sama saya faham psikologi industri dia. Jadi kita boleh relate dan boleh membantu dengan lebih baik. So, jadi kalau orang tu minat, bila masuk universiti, you kena ada passion ni. Contoh kalau you suka dengan bidang komputer. Saya tengok ramai yang suka multimedia, tapi dia tak ambil pun tahu benda-benda lain tentang komputer. Ada sikit lah pengetahuan tu. Programming sikit ke, troubleshooting ke, you kena ambil tahu sikit-sikit. As value added. Itu penting. Okey? Dan masa you masuk universiti tu, you kena tahu pula, kalau saya belajar ni, kalau saya kerja kat sini, macam mana? Kalau saya kerja kat sini, industri macam mana? Siapa perlukan bidang saya ni? Jadi, bila passion, you become kreatif. Kalau you tak passion, you akan jadi, orang kata, one mind track je lah. Ikut boat ride saja. Sebab tak ada passion, ikut janji-janji lulus sudahlah. Itu yang kalau kita tengok, kalau ada mahasiswa mendengar saya ni, pantau, adakah anda termasuk kategori ni? Assignment, copy je orang punya. Ataupun buat ala kadar je. Buat ala kadar, cut and paste, download, yang tak adalah ayat you sendiri dan you buat. Itu beza dia. Alright. Jadi, in terms of readiness, sama juga, pelajar universiti, how ready are you with dunia akan di luar sana? You kena bersedia, because universiti ni macam kilang tau. Dia buat mass production. So, bila keluar, this is how you kena sediakan you punya own packaging so that you looks different than any other brands. Produk tu kena berbeza. Kalau you tak bersedia untuk dunia luar, so masa you grad tu you terkapai-kapai dan produk tu keluar produk umum je lah. Kotak kosong je.
So you kena buat labeling you, brand you faham maksud saya? So that bila you keluar, you are satu produk yang outstanding. Dalam bahasa senang kita kata towering personality. You lain dari personality. Yes, you have to be different. Kalau you ingat program saya cakap dulu kan, towering personality. Tiba-tiba teringat tu. Jadi sebenarnya konsep Pride ni sesuai macam lebih menjerumus ke arah pelajar, is it? Sebenarnya semua. Okey, saya habiskan sikit. Iman, pelajar universiti kena kuat iman. Seramai yang terpengaruh, yang nak sosial, yang tak nak belajar, akhirnya sangkut. Spend time untuk benda-benda yang bukan-bukan. Akhirnya tak lulus. Sedangkan you masuk universiti bukan senang. Orang lain tak dapat, you dapat. Scholarship susah, spend money a lot. Tapi iman tak kuat, you banyak melepak. You tak sedar, you tu mahasiswa. Okay? You akan runtuh juga. Sama juga disiplin, kalau tak ada untuk belajar pun, you akan jadi macam tu hanyut. Dan evaluate. Evaluate ni muhasabah in terms of where are you going to be selepas you grad. Always evaluate diri you. Adakah saya sudah mencapai piawaian yang dikendaki oleh pihak pekerja di luar? Saya mahasiswa. Berapa ramai mahasiswa buat evaluation ni? Okay, semakin dekat dengan nak grad, semakin kuat you kena buat evaluation. Buat checklist apa demand dekat luar sana. Apa permintaan syarikat swasta. Apa permintaan bila nak bekerja dengan kerajaan. Okay, kalau you tak buat evaluation ni, you akan hayal, syok sendiri mahasiswa nak grad, nak konvo, but lepas tu hidup you akan terkapai-kapai sebab you tak buat evaluation. So you have to do evaluation. The demand out there, kat mana nak pergi. Kalau you buat evaluation awal, you sempat lagi buat preparation untuk lengkapkan diri you mengisi permintaan kat luar. Kalau tidak, you keluar, you akan ditapis dan di screening dan akhirnya you akan tersingkir juga, orang tak ambil you bekerja. Last kita dapat apa yang kita tak nak. Yes. Lepas tu nanti boat ride lagi lah. Mana sangkut, mana singgah, ambil je lah. Ambil, bantai. Yes. Okay. So, sama juga dengan pekerja. Tapi saya dikatakan tadi kita nak take a break untuk dengar lagu dulu kan? Satu lagu yang sebenarnya diminta oleh saudari Fatmawati Irfa, katanya dia nak mainkan, nak saya putarkan lagu Aku Wanita. Jadi kita ada lagi satu yang saya rasa fokus ini pada pekerja. Sebab saya pun dah bekerja dah. Jadi orang kat luar sana yang ramai dengar ni pekerja juga sebenarnya. Lepas Aku Wanita nyanyian Datuk Siti Nurhaliza, kita dengarkan tips untuk pekerja. Ya, hanya di IMR FM, Peneraju Survival Ummah. Ya. Ya, anda masih lagi bersama saya Ira Syakira dan juga wanita besi di dalam konti saya, Dr. Sharifah Mazlina. Okey, kita dah janji kan doktor dengan dekat pendengar kita nak sambung bahagian terakhir. Berapa banyak tips? Saya letak 3. Sama juga 5 tips yang tips sama untuk pekerja. Okey. Okey. Untuk tips pekerja saya masih guna yang sama juga, tips Pride, PRIDE ni sama. Tapi cara dia macam mana? Okey. Bila kita jadi seorang pekerja, pertama sekali kita kena ada passion juga. Sebab tu kita tengok kalau orang masuk kerja, dia tak ada minat, macam mana muka dia bila datang kerja? Allah. Okey. Ada orang kata muka 10, muka 14, macam-macam. Maknanya, you tunjuk mood lah. You tak tunjuk passion. Datang pun selekeh, tak ada tunjuk minat, buat kerja ala kadar. You kan jadi tukul dengan pahat. You ketuk, bos ketuk baru jalan. You tak ada kreativiti sebab you tak ada passion. Orang yang ada passion, dia ada kreativiti. Dia boleh bagi cadangan, dia boleh bagi buah fikiran, dia akan buat lebih daripada apa yang disuruh. Dia usaha cari kelainan. Dan kita boleh tengok meja dia pun ceria lah nampak sebab dia berminat. Betul. Okey, kita boleh nampak kalau meja tu bersabut, kononnya banyak kerja pun lainlah juga. Tapi kita boleh nampak ketekunan dia bekerja, dan kadang-kadang waktu dah habis, dia masih kat meja, dia tak habis lagi kerja dia. Itu passion. Dia masih tak habis lagi. Tapi orang yang habis kerja pukul 5, 4:30 dah siap kemas, dah gantung handbag kat bahu dah. Tunggu time je nak punch card ni. Tinggal nak keluar je. Dia nak keluar. Itu tak ada passion tu. Sebab dia tak ada minat dengan kerja, dia tak sabar nak balik. Okay? Ini tak bagus sebenarnya ya. Sebenarnya berdosa makan gaji yang haram tu sebenarnya. Sebab kalau tak cukup tempoh waktu kita bekerja, gaji kita adalah haram. Okay? Sebab tu dalam program-program saya especially pekerja ni, saya beri pengkhususan. Saya akan terangkan tentang halal haram bekerja makan gaji. Sebab hukum dia sama dengan jual beli barang. Macam timbangan buah-buahan atau makanan. Contoh kalau pekerja orang jual, dia jual buah limau. 1 kilo dia kata RM8. Ada dah 10 biji limau. Tapi kalau dah tipu bawa alat penimbang, dia letak pemberat,
benda tu yang akan membakar dia ke akhirat, sebab timbangan dia tak cukup dengan ada. apa. Yes, timbangan tu tak sama dengan apa yang orang bayar. So pekerja, sebab Ira dah bekerja ni, saya kena ingatkan jugalah. Okey, dan semua pendengar, ambil ini sebagai satu ilmu untuk kita hayati. Sebaik saja kita tanda tangan kita punya surat perjanjian dengan syarikat, surat terima kerja, maka berlakulah akad secara automatik. Akad dia bukan akad nikah aja, akad kerja. Akad niaga pun ada juga. Akad itu maknanya perjanjian, berlaku secara automatik. Tak payah majikan kena tulis, kau kalau tak kerja cukup aku tak halalkan gaji. Tak ada. Tak payah cerita tu, kita pun faham. Okey. Jadi maknanya kalau gaji anda dibayar katalah 3,000 sebulan, contoh, okey, atau 1,000 sebulan atau berapa pun yang dibayar dalam perjanjian itu, maka kita kena serahkan keringat tulang empat kerat kita dengan nilai yang dibayar gaji. So jadi kalau kita mengular walaupun seminit tu besok akan membakar kita ke akhirat, tak berbaloi. Jadi kita jangan mengular, sebab tu orang yang berchatting dan sebagainya, hati-hati sebab you berchatting, you berwhatsapp dan sebagainya, kan berapa saat tu you ambil masa itu. Tengah bekerja you berhenti kejap, you WhatsApp. Adakah WhatsApp tu dibayar gaji? Sebab saya tengok ada bos yang WhatsApp mana yes, cerita kan. yes. So you kena pandai-pandai, unless you ganti balik waktu WhatsApp tu, lebihkan masa untuk bekerja. You kena ganti, sebab kita kena ingat pulangan tenaga kita tu kena cukup pada waktu gaji kita dibayar. Ini ramai orang tak sedar ni, sebab dia tak ada passion, dia tak ada minat, jadi dia tak cari ilmu ni. Tu yang banyak orang sedih lah. Saya pun banyak juga grup-grup WhatsApp yang mana separuh tu saya keluar, sebab saya tak sanggup nak tengok orang yang sepanjang saat menjawab. So saya kata dia ni bekerja, bila masa dia nak tumpu perhatian pada kerja dia. So ini yang tak bagus. Jadi jangan terlalu kerap sangat mengambil masa untuk perkara-perkara begini. Bila free time tak apa. Lepas tu kalau unless you lebihkan waktu bekerja you, sebab you nak, kita pun faham you nak bersosial dan sebagainya, tapi jangan sampai mengabaikan kerja. Kalau keterlaluan sangat ni pun sebenarnya tak boleh. Okey. Jadi orang yang minat dalam kerjaya dia, kita boleh nampak ciri-ciri dia. Dia datang awal, dia ceria, dia tak banyak merungut, bos kasih arahan, dia tak, okay boss, no problem, very positive. Itu menunjukkan orang tu minat. Tapi kalau tak minat, orang-orang akan tunjuk ciri-ciri. Merungut, bising kat belakang, buat meeting dia sendiri, dia bergosip, dia mengutuk bos dia mengutuk syarikat dia, dan ialah orang kata tak baguslah. Di situ tempat cik rezeki, di situ you akan buat bising kan. Okey. So itu menunjukkan tak ada passion, sangat mudah. Okey, dua, readiness. Sama juga macam budak pergi sekolah, sama juga macam budak pergi universiti. Bila you masuk kerja, you kena ada hala tuju, readiness. Readiness tu dari sekarang dan jangka panjang. Sekarang saya bersedia nak datang kerja. Datang awal, jangan lambat. Sekali-sekala lambat, you bolehlah bagi alasan, traffic jam. Tapi kalau hari-hari lambat, ia menunjukkan tak ada disiplin. You datang traffic jam, you keluarlah awal. Betul. Kalau few days je lambat tak apa. Ni kalau hari-hari lambat. Hari-hari lambat maknanya kita memang sengaja lah. Yes, dan you tidak ada passion untuk modify you punya timetable. So kalau you tahu dah lambat, you keluar pukul 7, masih jam lagi, keluar 6.30. So that you be on time. Okay, so bila you tak ada readiness nak pergi kerja, you akhirnya mengganggu, sebab ingat datang lambat tu sama juga dengan buang masa tadi, yang dibenarkan dengan tak dibenarkan. Takkan hari-hari you datang lambat sepanjang tahun, 3 tahun, 4 tahun masih lambat lagi. Okay, right. Jadi readiness kena ada. Jadi tugas yang diberi harus siap, readiness untuk menerima arahan, readiness. Ni kadang-kadang meeting, bos dah tunggu, pekerja tak masuk meeting ni. Pun ada kan? Pun ada siapa yang bayar gaji sekarang ni. Okay, kita pula, ataupun saya baca kita, saya bos pula kena tunggu pekerja. So itu satu yang tak adil. Ataupun nak outstation, bos pula kena tunggu, staff tak sampai lagi untuk pergi outstation. Banyak rungutan kita dengar dari segi ketidaksediaan pekerja dalam bekerja ni. Okay, apatah lagi kalau diberi tugasan, tugas tak siap, disuruh buat itu tak siap, banyak. Jadi tak ada kesediaan. Ketiganya iman. Iman ni kalau dalam bekerja ni kita masuk juga dengan integriti. Di sinilah kalau tak ada iman yang kuat, tak ada integriti, sama iman tu, I ni iman dan integriti untuk pekerja. Dia kena tambah sikit. Di sinilah yang kita ambil rasuah, pecah amanah, bagi yang mereka yang ada kuasa sikit ni, lepas tu buat perkara-perkara yang melanggar hukum, salah guna kuasa, bodek, kroni, di tempat kerja ni lah, yang tolong kawan-kawan sendiri, tutup mata sebelah untuk kawan-kawan sendiri. So ini semua dari aspek keimanan. Sebab tu kadang-kadang sama juga macam contoh, ambil yang sekecil lah, majikan berikan pelepasan untuk pergi solat Jumaat. Hari ni Jumaat kan? Okay.
Berapa ramai yang betul-betul pergi solat Jumaat? You tak pergi tu antara you dengan Tuhan lah. Majikan dah lepas tanggungjawab. Okay? Ataupun waktu solat, majikan beri kebenaran untuk solat 15 minit. Tapi dia ambil sampai setengah jam. Sebab apa? Dia tidur kat bilik solat tu. Dia tak semayang pun. Kalau semayang tak semayang, cerita kedua lah. Tapi Itu cerita lain. peruntukan 15 minit tu ditambah jadi setengah jam. Tak keluar-keluar. Jadi takkan majikan lagi ketuk pintu tak habis-habis solat lagi. Kot dia wirid lebih kan. Lebih. Okey, jadi iman tu kena kuat sikit lah. Begitu juga waktu makan. Waktu makan disuruh daripada 1 hingga 12. 12 hingga 1 contoh. 1 jam. Tapi berapa ramai yang ambil waktu? Sampai 2 jam. Okey, penting. Dari segi punch card contoh. Kawan tolong punch card untuk dia. Tu semua cari dosa free lah. Okey. Waktu pagi dia tak sampai lagi. Kalau syarikat yang pakai punch card lah. Ya, atau swap sekarang ni ada swap card, ada thumbprint dan macam-macam sistem kedatangan. Kalau thumbprint tak boleh buat apalah. Jari you kena ada kat situ. Okay, tapi yang kalau tiba-tiba nak potong jalan. kecuali yang pakai kad, yang swipe, yang key in dan sebagainya ni suruh kawan-kawan. You pergi hantar anak dulu tadika lah, pergi hantar isteri lah, pergi buat benda lain. Badan tak sampai lagi ni. Penipuan yang you tak sedar sebenarnya itulah dosa besar yang you buat. Gaji you haram. Itu tak termasuk lagi ambil MC yang you tak sakit. Emergency yang tak ada emergency sebab you pergi buat kerja part time. Banyak sangat orang yang bekerja ni yang membuat dosa-dosa kering yang sangat bahaya lah. Sebenarnya dia cuma bijak sini tapi tak bijak sana. Sana tu yang penting kan. Ramai orang kita tu dia bijak sini, dia bijak menipu, dia bijak pusing sana pusing sini, bijak menipu majikan dan sebagainya. Dia cuma bijak sini. Tapi dia tak bijak sana sebab ganjaran di sana tu tak berbaloi dengan apa yang dia buat kat sini. Macam contohlah, cuti MC 1 hari, MC tipu lah. 1 hari dia lepas lah. Dia enjoy 1 hari tapi balasan akhirat tu katalah Allah kata okey 60 hari penjara neraka ketiga dia kata. 60 hari tu 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. 1 hari punya MC kena 60,000 tahun. Berbaloi tak? Langsung tidak. Sebab kita dah baca banyak dalam Al-Quran kata jumlah waktu ataupun angka-angka yang digunakan di akhirat tu tak ada yang single angka. Semuanya macam rupiah ribu dan juta saja. Ni kecil-kecil tak main ni. Okay. Jadi itu kita adalah kena iman dan integriti lah. iman dan integriti. Kalau you nak jadi pekerja, dua ni kena kuat. Disiplin. Nak jadi seorang pekerja, disiplin lah. Iman, integriti ni ada kaitan dengan disiplin ni. Kalau you jaga iman, insyaAllah disiplin you bagus. Okay, kita boleh nampak. Bagi pekerja yang solat dia tak tinggal, dia akan nampak refleksi on yang lain ni. Dia akan nampak. Yang tinggal-tinggal solat ni, kita akan nampak refleksi daripada disiplin dan sebagainya. Sebab dia tak ambil kisah. Sebab ramai orang yang hanya ingat di sini saja, bijak sini, dia tak ingat yang nak bijak kat sana. So, itulah kerugian kita lah. Sebab tu demi masa, surah Wal-As tu, kita kena ingatlah demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Okey, akhir sekali sering-seringlah buat evaluation pada diri kita. Jangan tunggu kita ada KPI saja nak buat evaluation, tunggu hujung tahun appraisal sebab nak naik pangkat, naik gaji, dapat bonus. Sendiri tu yang penting. Kita selalu kena buat KPI kita. KPI ni dari semua perkara. Dari segi mental, adakah kita ni seorang yang positif bekerja? Dari segi emosi, adakah kita ni seorang yang bagus, pekerja yang baik? Fizikal, adakah kita perform? Sosial, adakah sosial keliling kita ni sosial yang bagus? Nak jadi pekerja yang, and then kita punya prestasi kita. Kita kena selalu evaluate prestasi kita. Evaluate prestasi tu ambil kira juga yang bijak sini, bijak sana lah. Sebab bila kita bekerja, halal haram, duit yang jadi rezeki masuk dalam mulut kita ni semua di bawah tanggungjawab kita sendiri. And then kalau you dah berumah tangga, rezeki tu pula nak share, baik lelaki perempuan ni, rezeki tu nak share dengan anak pula, dengan isteri. So, dia punya rangkaian dia tu, domino effect dia tu, you buat silap sini, semua orang dapat dia punya kesan dia. So, kena ambil kira semua tu. Jadi, nasihat saya, ingat nak bijak sini, kena ingat juga bijak kat sana. Sebab formula pride saya ni, PRIDE, maksudnya maruah. Kalau you jaga formula ni, maruah you juga akan terjaga. So, that is the formula. Yes. Jadi, sebenarnya hari ni kita dah cover bukan hanya sekadar pelajar, bukan hanya sekadar pelajar universiti, bukan hanya sekadar pekerja, tapi untuk semua orang yang ada dekat dunia ni yang hidup di dunia nyata ni. Jadi semua boleh pakai sebenarnya. Siapa sebenarnya? Semua boleh pakai. Guna pride. Kan? Jadi saya ucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi meluangkan masa. Dah tahu hari Isnin busy, kemudian Rabu, Khamis saya dapat tahu dia dekat Ipoh. Masih nak datang ganti lagi kan. Patutnya hari Selasa tapi kita kat sini ada kekurangan sana sini. Sebab kita ada rakaman hari ni, jadi orang boleh melihat di apa YouTube nanti ataupun di YouTube. Yes. So
siapa yang ketinggalan boleh tengok lah. Betul? InsyaAllah. Saya harap anda semua guna Pride ni bukan hanya sekadar hari ini, esok, lusa, sebab terngiang-ngiang apa yang doktor cakap, tapi gunakan sampai bila-bila. Okey, saya nak ambil kesempatan ni jugalah. Saya tengok dekat Facebook saya ni, memanglah saya punya peminat setia ni, Fatmawati ni, dia pun membuat laporan direct Direct. Dia pun melaporkan 5 tips berjaya Dr. Sharifah Mazlina untuk pekerja. Dia beritahu semua orang lah. Jadi saya rasa saya kena ucap terima kasih jugalah Kak Fatmawati ni. Dia pun buat siaran langsung daripada Facebook saya untuk pendengar-pendengar dan follower di Facebook saya tu. So terima kasihlah. Ada ramai orang macam Fatmawati ni, bagus ni. Betul. Membantu kita Membantu sebenarnya. kita insyaAllah. So kita akan war-warkan lagi lah, akan datang bila program saya yang seterusnya. Dan InsyaAllah Isnin ni kalau tak ada halangan, InsyaAllah saya akan ke udara. Kalau ada halangan, saya akan beritahu lah. Yes. Sebab program saya untuk minggu seterusnya agak padat juga sampai November. So saya akan cuba cari masa untuk mengisi ruang. Okey, jadi terima kasih sekali lagi doktor. Sama-sama, dan saya harap segala tips yang diberi, ilmu yang diberi itu saya halalkan dan gunakan, sebar-sebarkan, dan yang paling penting amalkan, dan semoga anda akan mendapat keberkatan, bijak sini dan bijak sana, insyaAllah. Alright, jadi terima kasih. Jadi kepada anda di luar sana, kekal mendengar IMR FM sampai bila-bila lah, kerana kita akan ada kejutan sampai 16 September nanti. Assalamualaikum daripada saya dan juga Dr. Sharifah. Ya, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.